Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kita lagi di dalam program Influencer at Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Influencer at Japan merupakan pendekatan baharu Jabatan Penerangan Malaysia dalam mempelbagaikan corak penyampaian maklumat kepada masyarakat melalui platform media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Dan pada hari ini kita ada seorang tetamu yang kita jemput khas untuk kita membincangkan soal bajet tahun 2022. Terlebih dulu, saya Muhammad Khairul Azad Yunus, hos anda untuk hari ini. Dan kembali kepada bajet tahun 2022, bajet ini bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Bajet kali ini mendukung 3 paksi utama, iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan. Matlamat bajet 2022 kekal dengan 3 fokus induk, iaitu pertama, rakyat yang sejahtera, kedua, perniagaan yang berdaya tahan, dan ketiga, ekonomi yang makmur dan mampan. Sebanyak 332.1 bilion ringgit diperuntukkan, dengan 233.5 bilion daripada jumlah itu akan disalurkan sebagai perbelanjaan mengurus, manakala 75.6 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan bakinya 23 bilion ringgit kepada kumpulan wang COVID-19. Untuk itu pada hari ini Influencer at Japan akan lebih fokus kepada impak bajet 2022 itu terhadap wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk itu bersama-sama kita pada hari ini adalah Dr. Ricky Chia Chi Jun, Pensyarakanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Okey. Pagi. Pagi. So, Doktor, hari ini kita, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membincangkan topik bajet 2022. Tetapi kita ingin fokus kepada impak bajet itu untuk wilayah Persekutuan Labuan. Jadi doktor boleh terangkanlah impak bajet atau limpahan apa yang Labuan dapat dari bajet 2022 ini. Silakan doktor. Okey. Secara ringkasnya, mungkin kita boleh fokus kepada fokus yang pertama lah. Rakyat yang sejahtera. Bahagian yang pertama ni dari segi rakyat, dari segi penduduk di wilayah persekutuan, dalam strategi yang pertama, memuli kehidupan dan mata pencaharian. Ini amat penting. Itulah jadinya kerajaan memberi sumbangan ataupun panduan keluarga Malaysia dengan tunai secara tunai kepada penduduk-penduduk ataupun rakyat B40 kepada penduduk-penduduk di wilayah persekutuan ini. Dan kedua adalah panduan awal persekolahan. Ini juga amat penting kan, sebab kekurangan pendapatan, lepas tu pengangguran, kehilangan pekerjaan, ini semua akan membebankan penduduk wilayah persekutuan Labuan juga. Dan satu lagi adalah perantis keluarga Malaysia. Ini sekurang-kurangnya dapat mengkurangkan beban ibu bapa terhadap anak-anak yang akan meneruskan pengajian mereka secara online. Dan satu lagi adalah jaminan kerja keluarga Malaysia. Ini antara yang sangat penting sebab kebanyakan rakyat-rakyat di wilayah Persekutuan Labuan ataupun penduduk kehilangan pekerjaan semasa COVID-19, dan kita mengalami beberapa PKP yang agak ketat. Lepas tu strategi yang kedua, membangunkan sebuah keluarga Malaysia selepas diri sendiri, selepas menolong penduduk secara individu, kerajaan juga cuba membantu keluarga. Contohnya, wanita merupakan salah satu faktor
yang boleh mengkurangkan beban sesebuah keluarga. Ya. Selain daripada suami bekerja, isteri pun boleh membantu secara secara langsung dan tidak langsung. Okey. Jadi kerajaan juga menyediakan yayasan kepimpinan wanita, okey, melatih wanita-wanita ataupun suri rumah tangga yang sudah lama tidak mencempuri bidang pekerjaan. Okey. Dan selepas itu adalah pelepasan cukai pendapatan individu terhadap wanita-wanita lah. Okey. Dan menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan. Ini juga kalau kita kerajaan sentiasa memberi panduan secara tunai, itu tidak praktikal. Secara jangka masa panjang tidak praktikal. Jadi kerajaan juga ingin melatih, melatih OKU di wilayah Persekutuan Labuan ini supaya mereka boleh berdikari, boleh mencari sumber pendapatan mereka sendiri, untuk meringankan beban keluarga dan diri sendiri. Dan satu lagi adalah program latihan dan bimbingan ajar, ataupun kita boleh cuba yang insentif kepada majikan yang menggaji perantis lepasan sekolah. Jadi untuk mengkurangkan kos perniagaan secara keseluruhan, sebenarnya perniagaan-perniagaan ini bolehlah mengambil pelajar-pelajar lepasan sekolah ataupun graduan-graduan yang baru keluar dari universiti, untuk menceburi bidang perniagaan ataupun pekerjaan yang ditawarkan di pasaran ini. Dan saya percaya bahawa di wilayah Persekutuan Labuan ini, ramai di antara remaja-remaja, ataupun pemuda-pemudi di wilayah Persekutuan ini juga memerlukan pekerjaan dan sumber pendapatan. Ini amat pentinglah untuk meringankan beban ibu bapa dan keluarga. Okey, doktor, bagaimana pula bajet 2022 ini boleh membina kehidupan yang lebih kondusif dalam kalangan rakyat? Okey, kalau kita tengok balik bajet 2022 ini, kerajaan sebenarnya permulaan membantu individu. Kedua, step yang kedua, membantu keluarga, dan step yang ketiga untuk kehidupan sekeluarga. Dan di sini kerajaan juga tahu bahawa ramai di antara rakyat-rakyat kekurangan ataupun kekurangan kemampuan untuk memberi rumah. Jadi kerajaan ingin menawarkan skim jaminan kredit perumahan untuk golongan-golongan yang tertentu lah. Seperti golongan gig, sebab pendapatan mereka kurang stabil, jadi susah nak dapatkan loan daripada bank-bank di Malaysia. Dan satu adalah Malaysia Incentive Community Empowerment. Yang ini kerajaan juga ingin menggalakkan community di sekitar ini, untuk membantu mereka yang memerlukan, mereka yang sederhana dan ke atas, yang mampu. Jadi kita menggalakkan mereka untuk memberi panduan kepada mereka yang memerlukan panduan. Jadi melalui program-program yang kedua-dua ini, jadi dapatlah membina satu keadaan ataupun persekitaran yang lebih kondusif. Jadi untuk yang pertama ini saya dapat lihat daripada penerangan Dr. Ricky, bajet 2022 ini dia pertamanya membantu individu. Peringkat individu. Seterusnya keluarga. Seterusnya mengambil fokus atau perhatian juga pada selepas keluarga, komuniti atau masyarakat. Betul. Begitulah kesimpulannya, doktor. Okey. Jadi untuk fokus tiga strategi ini, banyak sekali inisiatif yang ditawarkan kerajaan. Jadi apa mungkin pandangan doktor kepada masyarakat di luar sana agar boleh mengambil peluang ini sebaiknya? Bagaimana pandangan doktor? Okey, kalau masyarakat di luar sini,
kita boleh tengok ke fokus yang kedua. Fokus yang kedua, perniagaan yang berdaya tahan. Okey. Jadi individu dapat survive sudah, okey, dapat meneruskan kehidupan. Jadi mereka akan cari pekerjaan, mereka dapat sumber pendapatan, lepas tu keluarga kurang beban, okey, lebih sejahtera. Okey. Jadi kita akan masuk ke perniagaan. Okey, perniagaan secara besar-besaran dapat membantu lebih ramai keluarga dan individu. Okey. Jadi kerajaan dengan adanya strategi yang pertama, okey, mengembali keupayaan perniagaan. Okey, untuk makluman bahawa semasa PKP dilaksanakan, okey, sebelum ini ramai ataupun kebanyakan peniaga-peniaga mengalami kerugian. Sebab perniagaan tidak dijalankan, tetapi kos-kos yang tertentu, contohnya sewa, contohnya gaji, tetap jalan. Tetap jalan. Jadi kerajaan telah menyediakan skim pembiayaan informal dan mikro kepada pengusaha kecil dan sederhana. Okey. Dan program transformasi ekonomi gerakan koperasi. Koperasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam perniagaan juga, sebab koperasi banyak membantu penduduk-penduduk setempat. Okey. Dan kedua adalah memacu pelaburan strategi. Okey. Memacu pelaburan strategik. Strategi kedua, betul? Iya, strategi kedua. Dalam fokus kedua iaitu perniagaan yang berdaya tahan. Tapi doktor simpan dulu. Kita akan pergi dengan lebih lanjut mengenai strategi kedua ini, memacu pelaburan dan strategi. Kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Okey. Bajet 2022 dibentangkan Jumaat lepas mengutamakan kebajikan rakyat yang teruk terjejas berikutan pandemik COVID-19 dan keputusan kerajaan membentangkan bajet berjumlah RM332.1 bilion itu dilakukan selepas mengambil kira semua keadaan termasuk kedudukan keuangan negara. Ya, saya dah beritahu waktu pre-bajet tu. Kita apabila kita mengumum bajet, dia mengambil kira semua keadaan dari segi keadaan kewangan dan sebagainya. Tapi ketika ini kebajikan rakyat tu amat penting. Ya. Rakyat yang susah selama setahun lebih, 2 tahun akibat daripada pandemik. Ya, kebanyakannya dari segi kemampuan untuk hidup tu agak sukar. Ada yang telah pun kehabisan simpanan dan sebagainya. Sebab itu kita bagi cash kita bagi dia untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Yang projek syarikat-syarikat mikro terpaksa ditutup kerana kita menutup menutup kita bila PKP tidak ada siapa pun dibenarkan menjaga. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengakui bajet 2022 menelan belanja yang besar. Memang benar kita berbelanja besar kerana seperti saya kata kita nak jaga kebajikan rakyat. Walau mana pun Kementerian Keuangan akan manage akaun kita dengan baiklah. Jadi kita akan balance lah. Kalau kita kira dari segi perbelanjaan terbesar dalam kewangan seperti yang ada pada hari ini, maka kita takkan berbelanja untuk rakyat. Tapi seperti saya kata tadi, kepentingan rakyat tu menjadi keutamaan kita. Kebajikan rakyat menjadi keutamaan kita. Melegakan rakyat sewaktu susah ni merupakan keutamaan kita. Ya, insya-Allah. Beliau mengulas kenyataan Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Selasa di Dewan Rakyat yang mendakwa bajet 2022 terlalu besar dan memberi kesan buruk terhadap keuangan negara. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bertemu sekali lagi dalam Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan yang hari ini kita akan membincangkan mengenai bajet 2022, apakah impaknya terhadap wilayah Persekutuan Labuan. Dan bersama kita Dr. Ricky Chia Chee Jun,
Pensyarakanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Jadi doktor, tadi kita berhenti setakat strategi mengembalikan keupayaan perniagaan. Seterusnya doktor, apa pula strategi kedua, iaitu memacu pelaburan strategik itu? Okey. Strategi yang ketiga sebenarnya ini amat berkaitan dengan wilayah Persekutuan Labuan. Ya. Okey. Memuli sektor-sektor tumpuan, terutamanya kepada program yang akan memanfaatkan wilayah Persekutuan Labuan, adalah program subsidi upah bersasar. Ya. Terutamanya kepada mereka yang menceburi ataupun dalam bidang ataupun dalam sektor perancangan dan perhotelan, dan ini amat membantu sebab sekarang bidang pelancongan masih dalam keadaan yang memulih, dalam keadaan recovery, Jadi sektor-sektor ini masih memerlukan panduan daripada kerajaan untuk meneruskan perniagaan mereka. Kedua adalah pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan. Jadi mereka-mereka yang mencempuri dalam sektor pelancongan ini bolehlah memohon panduan ini daripada kerajaan untuk meneruskan perniagaan mereka. Sekurang-kurangnya dapat cover ataupun dapat meneruskan 3 hingga 6 bulan lagi. Pembelian geran pandaan kepada syarikat, terutamanya kepada seni dan kebudayaan. Wilayah Persekutuan Labuan bolehlah mengadakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan seni dan kebudayaan, secara tempatan pun boleh, secara peringkat taraf antarabangsa pun boleh. Dan bukan sahaja itu, ada juga pengecualian cukai pendapatan kepada aktiviti-aktiviti kesenian, kebudayaan, sukan dan relaksi bertaraf antarabangsa. Jadi yang hot balloon yang 2-3 tahun lepas yang pernah diadakan di wilayah persekutuan ini, kemungkinan besar kita boleh mengadakan semula, dengan kerjasama daripada syarikat-syarikat swasta dan unit-unit yang lain. Kempen beli barangan buatan Malaysia kita boleh buat secara besar-besaran di Labuan, menggalakkan penduduk sekitar daripada Sabah, daripada Brunei, daripada Sarawak untuk memasuki ke wilayah Persekutuan Labuan, dan secara langsung dan tidak langsung akan membantu perniagaan di sekitar seluruh di wilayah Persekutuan Labuan ini secara keseluruhan. Barangan juaran Malaysia, kita banyak produk-produk yang memang sangat terkenal, berkualiti, berkualiti, dan juga makanan-makanan itu pun boleh. Kita ada sate yang sangat sedap, kita ada sayap ayam yang sangat sedap juga di Labuan sini, dia terkenal, dan juga program khazanah alam industri jualan langsung. Ada graf tangan yang memang tradisional, yang memang famous di Labuan sini. Kita boleh mempromosikan barangan-barangan ini melalui kempen-kempen, melalui aktiviti ataupun aktiviti kesenian dan kebudayaan ataupun sukan. Sea sport, sukan laut. Kita boleh menggunakan persekitaran yang dikelilingi oleh laut ini. Dan kita ada kemudahan yang sudah sedia ada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Ya, betul. Dan juga perniagaan boleh menggunakan inisiatif program latihan dan bimbingan perniagaan, melatih pekerja-pekerja mereka untuk lebih mahir dengan perkembangan semasa, contohnya Internet of Things, penggunaan internet, penggunaan website dan sebagainya, jualan atas tarian dan sebagainya. Semua inisiatif-inisiatif ini adalah untuk membantu perniagaan di wilayah persekutuan ini. Bukan sahaja kita boleh menjual
secara tempatan tetapi ke Luar Labuan. luar Labuan. Itu yang penting tu. Okey. Dan pembelian subsidi dan insentif pertanian dan perikanan, okey. Selama PKP ini, okey, kita banyak bergantung, sebelum PKP kita banyak bergantung kepada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Makanan pun import dari luar. Betul. Okey, dari Sabah, dari Tenom, dari Keningau dan sebagainya, dari Ranau. Jadi inilah masanya kita membina balik, okey, sistem pertanian kita dan perikanan kita supaya dapat supply, okey, menawarkan produk-produk ini ke pasaran tempatan kita dan memenuhi keperluan tempatan kita, dan sebaliknya kita boleh ekspor keluar. Betul. Kemungkinan Sabah dan Sarawak memerlukan. Betul. Okey. Dan satu lagi adalah program galakan usahawan tekno PKS, penggunaan teknologi, okey, aplikasi-aplikasi. Jadi perniagaan-perniagaan di wilayah persekutuan ini secara kecil-kecilan dan kebanyakan tidaklah berpendidikan tinggi. Okey. Jadi adalah baik kita mengambil inisiatif ini, adalah baik untuk kita ambil peluang ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya. Bagi mereka yang sudah ada ilmu pengetahuan, bolehlah juga mengikuti supaya kita boleh imbas balik apa yang pernah kita pelajari supaya kita tidak lupa Dan berkongsi dengan yang lain. ya, betul-betul berkongsi pengalaman kepada yang lain yang masih ragu-ragu nak atau tidak. Okey. Jadi doktor, bolehlah saya katakan dalam konteks Labuan, banyak inisiatif-inisiatif dalam bajet 2022 ini bukan saja memberi suatu impak kepada ekonomi Labuan, tetapi dia juga menyuntik perkembangan ekonomi sekitar. Betul. Contohnya Brunei, Sabah Sarawak, semua Kalimantan dan terutama di kawasan Borneo inilah. Ya, betul. Okey doktor, selepas pembentangan bajet 2022 sudah tentu ada beberapa isu-isu yang berbangkit. Dan antaranya yang kedengaran di mana-mana lah. Dalam Dewan Rakyat sendiri disuarakan peruntukan pembangunan untuk Sabah Sarawak itu masih kurang mencukupi. Apa komen doktor? Okey, kalau secara imbas lalu, okey, kita tengok di bajet 2022, okey, bajet khusus untuk Sabah dan Sarawak, okey, memang kurang. Yang mempunyai perkataan Sabah dan Sarawak, okey, memang ada kurang. Tetapi jangan kita lupa, okey, perbelanjaan perubatan, sektor perubatan, okey, sektor pertahanan, sektor contohnya polis, tentera, bomba, hospital, okey, ini semua di bawah kerajaan pusat. Dan bajet-bajet tersebut juga akan memasuki ke Sabah dan Sarawak. Okey. Dan satu lagi, pendidikan tinggi ataupun pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah centralized, dipusatkan. Jadi tiada makna kalau kerajaan pusat nak bagi duit kepada Sabah dan Sarawak khusus untuk pendidikan. Sebab bajet ini adalah bajet pusat. Betul. Dan guru, cikgu, guru, lepas tu sekolah-sekolah di Sabah dan Sarawak juga mendapat manfaat daripada bajet 2022. Okey. Walaupun bukan secara khususnya. Okey, tetapi secara keseluruhannya satu Sabah dan Sarawak termasuk dengan Labuan, semua kita akan dapat manfaat daripada sana. Maksudnya daripada inisiatif-inisiatif lain itu sendiri sudah banyak peruntukan yang disalurkan di Sabah, Sarawak dan Labuan, seperti mana kata doktor tadi dari soal PKS-nya
bantuan keluarga Malaysia contohnya. Betul. Itu semua turut mencakupi Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Tapi kita juga cukup yakin yang kerajaan dari masa ke masa akan mempertimbangkan betul. Sebarang permintaan ataupun cadangan dari pelbagai pihak untuk menambah bajet-bajet yang sedia ada ini. Betul, Doktor? Betul. Okay. Yang penting kita ada justifikasi yang ukur. Betul. Okey, Doktor. Kita berehat sekali lagi. Sekejap saja, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami Influencer Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk yang terakhir, Doktor, mungkin Doktor boleh bagi kesimpulan ataupun ulasan bajet 2022 ini secara keseluruhan. Silakan, Doktor. Okey. Saya mempunyai 5 poin yang penting. Okey, 5 poin yang penting. Dan poin yang pertama, kedua, dan ketiga adalah selaras dengan rancangan Malaysia ke-12. Okey. Mengatakan bahawa bajet 2022 ini sebenarnya dia selaras dengan RMK 12. Betul. Okey. Yang pertama, mampu mengambil kira setiap harapan dan keperluan setiap rakyat dalam keluarga Malaysia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap kegembiraan setiap individu dan setiap keluarga di Malaysia ini. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah mampu menangani masalah sosial, kesihatan, miskin bandar, pengangguran dan pendidikan dalam kalangan belia, perandah dan luar perandah. Tujuan adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk-penduduk di Malaysia ini. Khususnya di wilayah Persekutuan Labuan juga akan mendapat kebaikannya. Yang poin yang ketiga adalah bajet 2022 adalah mampu meningkatkan peluang baharu bagi belia, termasuk penggunaan teknologi baharu, iaitu Internet of Things, dan Industrial Revolusi, IR 4.0. Dan ini adalah selaras dengan RMK 12 dan juga selaras dengan perkembangan semasa di wilayah Persekutuan Labuan. Kalau kita tidak lupai, minggu lepas kita masih ada satu program panggil Labuan akan ada satu program dipanggil sebagai program Smart City Labuan. Dan keempat adalah mampu merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuhkan pemangkin pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Jadi individu bagus, taraf hidup, taraf kegembiraan meningkat, keluarga pun happy, gembira. Lepas tu perniagaan mempunyai daya tahan yang lebih panjang, meneruskan perniagaan mereka. Jadi Malaysia juga sejahtera, aman dan damai. Dan kelima adalah mampu meningkatkan tabi urus, accountability, dan keterusan dalam pengurusan fiskal negara dengan memperkenalkan akta tanggungjawab fiskal. Ini sangat penting. Hasrat kerajaan ini sangat-sangat penting. Sebab di luar sana, ada ramai yang mengatakan bahawa kerajaan keluar duit saja. Asyik keluar duit, bagi duit. Tetapi dari mana duit tersebut datang? Jadi dengan adanya akta tanggungjawab fiskal ini, kerajaan tidak akan menggunakan duit tersebut, duit rakyat tersebut dengan sewenang-wenangnya. Mereka akan menilai setiap sen, dengan betul. Secara keseluruhannya, dalam bajet 2022, apa yang saya boleh dapat adalah 5E. 5E ini sangat-sangat penting. Pertama, efisiensi. Efisiensi di sini bermaksud kecekapan. Kecekapan bajet 2022 ini dilaksanakan.
keberkesanan, effectiveness, adakah berkesan atau tidak. Okey. Evolusi or evolution. Okey. E yang ketiga. Okey. Kita ada berkembang menuju ke arah IR 4.0, menuju kepada online. Okey, Internet of Things and so on. Okey. Dan kita elektronik. E yang keempat, elektronik. Okay, kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang elektronik, e-banking, e-start, e-wallet dan sebagainya. Dan untuk mencapai economy of scale, ekonomi skala, berarti kata lain kita menggunakan kos yang sangat rendah tetapi memaksimumkan produktiviti kita. Okay? Dan inilah merupakan komponen-komponen yang penting untuk mencapai keluarga Malaysia makmur sejahtera. Dan kita sebagai rakyat yang menyayangi Malaysia ini, okay, haruslah sentiasa mengamalkan, okay, mengekalkan dan mengutamakan 5I. Tadi saya ada 5I, sekarang saya ada 5I. 5I ini adalah daripada kita semua. Saya gunakan kita, okay, bukan kami. Kita. Jadi 5I, I yang pertama involvement. Adakah penlibatan kita sendiri cukup, okay, cukup menyumbangkan kepada Malaysia, okay? Implementation, okay, pelaksanaan. Adakah kita melaksanakan yang terbaik untuk Malaysia? Okay? Inovasi or innovation. Adakah kita mempunyai daya ataupun bersifat inovasi? Perniagaan yang dijalankan cukup inovasi atau tidak? Okay? Dan impact. Adakah benar-benar yang kita lakukan untuk Malaysia? Kita menyayangi Malaysia. Jadi kita perlu melakukan sesuatu yang ada impact. Impact, of course, impact yang positif lah. Janganlah yang negatif. Okay? Impact positif. Cukup impact atau tidak? Impact kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada community, kepada Malaysia. Okay? Dan yang paling penting, integrity. Kita perlu mempunyai integrity yang sangat tinggi. Jangan menggunakan duit ataupun hasil titik perlu daripada rakyat ini sewenang-wenangnya. Integriti kita mesti sangat-sangat tinggi. Menjaga kebajikan ramai. Bukan kebajikan diri sendiri, tetapi secara keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi, supaya memastikan negara kita sentiasa makmur dan sejahtera. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Satu orang kata penggulungan yang sangat-sangat padat dengan informasinya. Jadi saya mau pinjam sekejap, Doktor. Boleh. Saya tertarik dengan kesimpulan yang dibuat oleh Dr. Ricky. Ada 5I, kesimpulan mengenai bajet 2022. Kalau boleh saya kongsikan sekali lagi, 5I itu adalah efisiensi ataupun kecekapan, effectiveness, keberkesanan, evolution, electronic, economic of scale ataupun ekonomi skala, apa lagi? Itu dia, 5A. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, Dr. Ricky juga menggariskan 5I, iaitu perlu ada involvement, penglibatan. Yang kedua, implementation, pelaksanaan. Dan ketiga, innovation ataupun inovasi. Keempat, mesti ada impact. Dan last sekali, integrity. Mantap, Doktor. Thank you. Okey, Doktor, sekali lagi kami di Jabatan Penerangan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Dr. Ricky Chi Jun, Pensyarah Kanan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, sudi bersama-sama kita pada pagi ini untuk memberi penerangan yang lebih fokus mengenai bajet 2022 ini, mengenai impaknya kepada Labuan. Jadi tuan-tuan dan puan penonton Influencer at Japan, bajet 2022 yang dijajarkan kepada rancangan Malaysia ke-12 diadun sebagai kesinambungan daripada pakej bantuan
dan rangsangan ekonomi sebelum ini. Selain ditambah baik dan dilengkapi usaha baru untuk membentuk sebuah belanjawan terangkum, mampan serta seimbang. Bajet 2022 juga dibentangkan menepati aspirasi keluarga Malaysia yang inklusif kepada semua lapisan rakyat sejajar dengan matlamat dan hasrat kerajaan untuk membantu rakyat dan negara bangkit semula selepas pandemik ini. Influencer Japan mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda yang setia menonton daripada awal hingga akhirnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Ricky. Terima kasih kepada anda. Kita berjumpa lagi di Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan di lain hari dengan topik-topik yang tidak kurang menariknya. Sekian, salam hormat, jumpa lagi.